Halo semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Ini senarai pendapatan artis terkenal buat ramai tergamam, tapi jumlah kekayaan Niloufar itu kalah PM Woi. Antara populariti sebuah lagu dan penyanyi memainkan peranan penting dalam karier seorang artis. Jika penyanyi itu serius dalam nyanyian sebagai karier dan periuk nasi, sudah tentu dia berusaha mencari populariti dan menempatkan diri di peringkat lebih baik dengan status seorang penyanyi popular. Bayangkan, penyanyi yang sudah popular mempunyai ramai peminat kerana mempunyai lagu popular yang sering dimainkan di radio dan muncul di televisyen, termasuk persembahan pentas, meraih pendapatan yang sangat lumayan. Percaya atau tidak, mereka boleh mendapatkan RM90,000 hanya dalam masa beberapa jam sehari untuk satu persembahan. Ia semua bergantung pada populariti dan permintaan pihak penganjur yang sanggup membayar artis itu dengan jumlah bayaran tinggi. Sumber memberitahu ada penyanyi popular meraih pendapatan sangat lumayan kerana sikap penganjur sendiri yang sanggup bayar jumlah sebegitu. Malah pelakon populariti penyanyi itu sendiri mendorongnya berada di satu standard tertentu pada harga tinggi. Bagi penyanyi, mereka biasanya mengambil tawaran persembahan bergantung pada jumlah lagu yang diminta penganjur. Sebagai contoh, satu lagu dipersembahkan untuk acara seperti majlis perkahwinan atau pelancaran sesuatu produk, manakala kebiasaannya 3 lagu untuk satu persembahan pentas termasuk acara makan malam. Tambah sumber itu lagi, artis yang mempunyai syarikat pengurusan yang menguruskan aktiviti seninya akan mengenakan cas antara 20 hingga 40% untuk setiap bayaran undangan persembahan yang diterima. Namun, ada artis yang menguruskan sendiri karier seninya sendiri untuk meraih jumlah bayaran yang lebih tinggi. Ada syarikat pengurusan hanya mengambil cas untuk aktiviti nyanyian artis itu, tidak jika artis itu berlakon. Malah, tindakan artis menguruskan dirinya sendiri sebenarnya tidak profesional dan merosakkan industri hiburan seperti mana artis antarabangsa di luar negara yang mempunyai pengurus melakukan urusan perbincangan sesuatu undangan persembahan yang ditawarkan. Wujud situasi bayaran ini dikurangkan atas faktor ia adalah persembahan untuk tujuan kebajikan atau membabitkan acara yang dianjurkan pelajar. Bagaimanapun, ada artis popular yang mahu bayaran lain untuk satu persembahan membabitkan 6 hingga 7 kru lain seperti juru solek, juru audio, pengurus dan perjalanan menggunakan tiket bisnes untuk penerbangan, katanya. Ujarnya lagi, bayaran harga kawan-kawan atau memberikan diskaun pada sesuatu persembahan hanya berlaku pada bukan artis nama besar atau artis popular. Faktor keadaan ekonomi ketika ini juga tidak memberi masalah pada artis popular yang mempunyai hubungan baik dengan ejen atau penganjur yang biasa berurusan dengannya. Di sebalik isu bayaran paling tinggi diterima seorang penyanyi, apalagi yang menjadi isu juga adalah peranan stesen televisyen dan radio juga dipersalahkan apabila kerap memainkan hanya sebuah lagu sehingga menjadi popular. Ini berlaku apabila seorang penyanyi itu hanya popular kerana sebuah lagu dan penganjur tetap mahukannya atas faktor popular. Seperkara yang menarik perhatian penganjur adalah bayaran persembahan yang akan menjadi lebih mahal jika dikenakan cukai barang dan perkhidmatan sebanyak 6% atau andainya invoice dikeluarkan. Sumber itu juga menyatakan jumlah sebenar bayaran sebuah persembahan jarang didedahkan artis pada media dan umum kerana bimbang menjadi sasaran lembaga hasil dalam negeri. Berikut 10 penyanyi yang menjadi pilihan rojak di seluruh negara disenaraikan mempunyai jumlah bayaran tertinggi setakat ini. Bagaimanapun masih ramai lagi penyanyi tempatan lain yang mendapat bayaran lebih tinggi seperti Faizal Tahir, Hafiz Suib, Adiba dan Hakim de Magistrat. Yang pertama, Datuk Rosa. Cukup popular dengan banyak lagu nyanyiannya seperti Pudar, Hati Yang Kau Sakiti dan Ku Menunggu
Kehadiran penyanyi Indonesia ini ke negara ini sentiasa dinantikan ramai peminatnya. Biarpun beliau baru saja hadir ke sini atau menyanyikan lagu sama, peminat tetap teruja mahu menontonnya. Lantaran itu permintaan tinggi untuk peminat terhadap Rosa termasuk populariti yang dikecapinya selama ini menjadikan beliau antara artis negara jiran yang meraih pendapatan paling lumayan di negara ini, yaitu mencecah Rm90.000 untuk satu persembahan. Yang kedua, Afgan. Jika Rosa mempunyai ramai peminat di negara ini, begitu juga dengan penyanyi muda Afgansyah Reza atau Afgan dari Indonesia yang mencipta fenomena sama di sini. Afgan yang populer dengan lagu Terima Kasih Cinta, Jodoh Pasti Bertemu dan Kamu Yang Kutunggu duet bersama Rosa terus menerima sokongan positif peminat di negara ini. Dia pernah beberapa kali ke negara ini, membuat persembahan sebelum ini mengadakan konser Afgan Sides live in Malaysia pada 3 September lalu dan mungkin sedikit impak aura Rosa dan kelebihan vokal dimiliki Afgan membuatkan dia juga menerima jumlah bayaran sama seperti rakan artisnya itu. Yang ketiga, Krisdayanti. Sehingga kini lagu Menghitung Hari yang diterbitkan pada tahun 1998 masih kekal populer sekaligus mengingatkan peminat terhadap kehebatan Krisdayanti. Artis negara jiran ini juga mempunyai ramai peminat di negara ini meskipun disaingi ramai bakat baru. Nyata, populariti pada namanya dan banyak lagu populernya termasuk Mencintaimu dan Cobalah Untuk Setia membuatkannya masih berada di tahap populer sehingga boleh meraih jumlah bayaran lumayan sekitar Rm80.000 untuk satu persembahan. Yang keempat, Search. Jika ditanya band rock paling legenda dalam negara yang masih bertahan hingga 35 tahun sehingga kini, populariti Search pastinya tidak dapat ditandingi mana-mana kumpulan lain. Seperti mana lagu populer mereka, Gadisku, Fantasia Bulan Madu, Isabella, Fenomena dan pelbagai lagu lain, Search masih di negara ini termasuk negara jiran Indonesia. Isu peribadi membabitkan anggota kumpulan itu tidak mematahkan semangat peminat terus menjulang band itu sebagai idola mereka. Jika ada penganjur yang mahukan Search, mungkin bayaran antara Rm60.000 untuk satu persembahan tidak menjadi masalah. Yang kelima, Anwar Zain. Memiliki pesona berbeza dengan penyanyi lain, Anwar Zain menjaga standardnya sebagai penyanyi tanpa terlalu gairah menghasilkan album baru maupun mengadakan persembahan secara percuma. Penyanyi berusia 46 tahun ini muncul dengan album terbaru Anwar Zain pada 19 September lalu, selepas 5 tahun tanpa album. Menariknya, selepas populer melalui lagu seperti Bila Resah, Lelaki Ini, Sedetik Lebih dan Keabadian Cinta, Anwar terus digilai peminat dengan single Andainya Takdir. Aura yang dimiliki Anwar menjadikan persembahan suatu yang bersifat eksklusif sesuai dengan bayaran yang diterima sebanyak Rm45.000 untuk satu persembahan. Yang keenam, Datuk Jamal Abdillah. Biarpun beberapa kali kisah hidupnya berdepan dengan sejarah hitam, ia tidak menjejaskan populariti dan kehebatan Jamal sebagai seorang penyanyi populer. Filem Azura dilakonkan Jamal bersama Fauzia Ahmad Daud ditayangkan pada tahun 1984 tetap menjadi pencapaian terbaik dalam karirnya. Peminat tidak terlalu peduli Jamal tanpa lagu baru kerana koleksi lagu-lagu lamanya seperti Keluhan Perantau, Di Sudut Kamar Hatiku, Sepi Seorang Perindu, Kekasih Awal dan Akhir, Takdir Penentu Segala dan banyak lagi sudah cukup membuatkan peminatnya bernostalgia dalam persembahannya. Tidak kira masa dan atas faktor itu, penganjur sanggup membayar antara Rm40.000 untuk satu persembahan. Yang ketujuh, Datuk Siti Nurhaliza. Sejak di awal pembabitannya sebagai penyanyi ketika menjuarai program Bintang HMI dan anugerah juara lagu pada tahun 1996, Siti sememangnya diminati ramai peminat dan kehebatan sebagai penyanyi populer nombor 1 negara menjadikan persembahannya berada di satu standard dan berprestij. Koleksi lagu yang dimiliki Siti
bersama pelbagai anugerah yang dimenangi dalam dan luar negara memberi kelebihan kepada Siti untuk meraih perhatian penganjur dalam persembahan. Difahamkan Siti menerima bayaran antara Rm40.000 untuk satu persembahan. Yang ke-8, Dayang Nur Faiza. Suatu ketika dulu, di awal karirnya, penyanyi berusia 35 tahun ini pernah berdepan isu dengan syarikat pengurusannya. Namun, pesona Dayang masih bertahan sejak tahun 1996 sehingga kini dia masih diminati ramai. Kerana paling penting kekal relevan untuk bertanding dalam pertandingan berprestij anugerah juara lagu. Populariti Dayang menerusi pencapaian seperti anugerah lagu terbaik, menerusi seandainya masih ada cinta pada Majlis Anugerah Industri Muzik ke-9 dan pelbagai anugerah lain meletakkan Dayang masih menjadi pilihan penganjur yang sanggup membayar antara Rm30.000 untuk satu persembahan. Yang ke-9, Datuk Ramli Sarip. Kehebatan vokal Datuk Ramli Sarip di pentas sentiasa mengundang sorakan gemuruh ramai penonton. Biarpun ramai penyanyi baru yang muncul, keunikan vokalnya tetap milik seorang. Lagu Camellia teratai, Doa Buat Kekasih, bukan kerana nama dan banyak lagi menjadi masterpiece terbaik bekas anggota Sweet Charity itu terus bertahan dan menghiburkan ramai peminat. Sesuai dengan pengalaman seni dan keunikan vokalnya, bayaran antara Rm20.000 ditawarkan untuk satu persembahan. Yang ke-10, Hazami. Lagu Sonata Musim Salju versi bahasa Malaysia merujuk kepada populariti drama Korea Winter Sonata satu ketika dahulu dan berjaya melonjak nama Hazami menjadi penyanyi popular. Tua lagu itu sering membuatkan peminat mahu Hazami menyanyikan lagu tersebut. Meskipun Hazami turut popular dengan lagu lain seperti Mungkir Bahagia, dia tetap aktif menyanyi dalam pelbagai undangan persembahan dengan anggaran bayaran sebanyak Rm15.000 untuk persembahan. Dalam pada itu, seorang netizen mendedahkan kekayaan dimiliki oleh Neelofa membuat ramai kagum. Berikut status yang dikongsikan bagaimana Neelofa dapat mengumpulkan kekayaan tersebut. Aset Neelofa yang bernilai 67 juta USD menarik perhatian, yang termasuk pendapatan, aset dan hartana. Siapa sangka baru umur 30-an, pendapatan dah kalah gaji Perdana Menteri. USD bukan RM. Korang rasa berapa teks dia kena bayar dengan LHDN? Tapi kenapa Neelofa ni tak pernah terpalit dengan isu di LHDN? Ada korang nampak dia kena panggil kena siasat? Siap jadi pengarah AirAsia lagi dulu walaupun tak pernah ada manajemen kapal terbang dalam bisnes dia. Apa yang Neelofa buat? Iaitu dalami ilmu IQ Financial Robert Kiyosaki yang dipanggil shareholder dan real unit trust, sebab dia simpan duit dalam bentuk aset, bukan simpan dalam bentuk duit. Sama macam cara Syed Mokhtar Al-Bukhari pegang company MMC, pegang DRB Hikom, padahal Syed Mokhtar menoreh pun tak pernah. Sebenarnya nak buat macam Neelofa ni, korang kena work for asset, bukan simpan duit lama-lama. Nak dapat pelepasan cukai sampai 100%, ni korang kena buat declare cukai dulu. Buat accounting, bagi tahu belanja-belanja korang pada LHDN, barulah dapat banyak pelepasan cukai. Korang akan dapat beli rumah percuma, kereta percuma, melancong percuma, dapat iPhone 12 pakai percuma. Walau bagaimanapun, sejauh mana kebenaran dan dakwaan lelaki ini, hanya Neelofa yang dapat menjawabnya. Sekian info, terima kasih.